Ini kita terus untuk segmen kita yang pertama dengan topik yang dibawa adalah lestari tradisi masyarakat Jawa di Malaysia. Bersama tetamu yang diraikan di sebelah kanan saya ini, insan hebat yang kita bawakan kepada anda adalah Encik Johar Paimin, iaitu pengasas Persatuan Jawa Parit Muar. Assalamualaikum. Boleh panggil Parit Bugis Muar Parit Johor. Muar Johor. Ya, Parit Bugis Muar ya. Boleh panggil paman ke Wak ya? Wak Jo. Wak Jo. Okey Wak Jo. Dan di sebelah Wak Jo-nya, ya, sebelah Wak Jo-nya kita ada tetamu yang diraikan seterusnya adalah Nur Hidayah Syahira Aris, iaitu pembantu pengarah program festival bagi Wong Jowo 2023. Selamat datang juga Cik Hidayah. Boleh panggil Hidayah ya? Dia lebih senang. Cik Dia kita. Terima kasih kedua-duanya kerana sudi bersama kami. Dan untuk permulaan ini, Wak Jo sebenarnya nak berkongsi sebenarnya mengenai dengan persembahan dan juga lagu Bintang. Siapakah penciptanya Wak Jo? Lagu ini diciptakan oleh Pak Diono Hermantoro, seorang komposer muzik daripada Indonesia, untuk Keraton Mbah Anang dan untuk Festival Wong Jowo 2023 kali inilah pada 6 hingga 7 Oktober. Oh, itulah dia penciptanya. Dan kalau boleh bawa lagu untuk Bintang, itulah maknanya pencipta lagu itu adalah pada tahun ini ya? Pada tahun ini. Dan lagu itu mengisahkan bagaimana Keraton Mbah Anang yang letak pada Bugis itu sebagai tempat budaya. Dan ada di situ kita ada pesta bulan mengambang. Bintang-bintang gemerlapan itu adalah kerana pada kita buat event ataupun kita buat acara pesta bulan mengambang tiap-tiap bulan itu sewaktu bulan penuh. Sewaktu bulan penuh diadakannya. Itulah sedikit sebanyak kisah mengenai lagu Bintang ya. Dan kita pergi pula mengenai topik kita pada malam ini. Kalau kita dapatkan pandangan daripada Wak Jo dan juga Dia mengenai topik kita, tradisi masyarakat Jawa di Malaysia. Kalau boleh dapat dikupaskan daripada Wak Jo sendiri, pandangan Wak Jo bagaimana tradisi kuat yang masih diamalkan di Malaysia ini bagi masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa ini dia unik. Bagi saya budaya dia daripada bermula kita sebelum dalam perut lagi, sampailah ke liang lahat. Dia ada ritual-ritual dia. Ataupun ada dia punya cara-cara dia. Dan mula-mula kita menganggap itu adalah satu benda yang mungkin, apa iki? Apa iki? Tapi bila kita dah mempelajari bahawa itu rupanya adalah ilmu leluhur Jawa, yang mana dia mempunyai satu nilai falsafah yang tinggi dan ada nilai metafizik dia sendiri. Dan roh Jawa itu dia bersama dengan kami, walaupun mungkin mbah-mbah leluhur kami dah tak ada, tapi kami masih merasakan bahawa tradisi ini memang untuk anak cucunya. Di antara tradisinya, tradisi dia adalah daripada awal, maknanya kita ambil paling ini adalah bahasa dia sendiri yang sangat menarik. Kemudian cuba bayangkan bagaimana Jawa itu ada kalender dia sendiri. Ada bulan dia sendiri. Jumaat Malam Kliwon. Jumaat Kliwon, Pahing. Dan itu saya tak jumpa, maknanya di bangsa lainlah. Saya nampak di Jawa. Dan benda ini sepatutnya kita hargai dan kita tahu kenapa sebenarnya. Yang tu akan kita kupaskan tu Wak Jo. Terima kasih atas penerangan mukadimahnya dan juga pandangan kita dengar daripada pandangan orang muda. Ya, daripada Dia sendiri, dia memang Wong Jowo Orang Jawa. Orang Jawa juga. Macam saya, mak saya sendiri orang Jawa. Tapi itulah masalah, saya boleh faham kalau ada orang mengumpat ke apa kan. Guru bahasa Jawa Saya boleh faham. Tapi saya tak boleh nak balas balik. Sebab kita tak dibesarkan dengan bahasa tu kan. Betul. Jadi ada kekangan di situ. Betul. Tapi kiranya rakan-rakan seperjuangan seusia dengan Dia di sana, bagi kawasan Dia sendiri, adakah mereka ada juga yang pandai menggunakan bahasa Jawa? Dia begini, jika yang seusia saya, dia masih menetap di macam setengah tempat, contoh macam di Muar, di Batu Pahat kan, dia orang akan secara automatik dia akan boleh bahasa Jawa, boleh berbahasa tu. Sampai saya pun macam hebat je. Cakap memang mak ayah ajar ke? Diorang kata tak, memang benda ni dah jadi budaya diorang.
walaupun diorang bersembang dengan kawan-kawan, diorang boleh Kan bahasa Jawa. Maknanya perbualan harian tu menggunakan betul. bahasa Jawa. Itu yang senang lah, betul lah dia. Saya pun teringin juga. Kalau saya belajar, mak saya pun orang Jawa, ayah Negeri Sembilan. Jadi kalau kita belajar tu bolehlah kita dapat menggunakan bahasa Dia Jawa. sama macam kalau kita menetap kat satu tempat tu, kita akan terbiasa. Sama macam diorang ni. Macam kita kan dah lebih kepada berhijrah. Macam tu kan. Setuju dia. Dan juga berbalik semula dengan Wak Jo kita. Wak Jo, perbezaan. Kita nak pastikan ada perbezaan Jawa di Malaysia dan juga di Indonesia. Jauh ke perbezaannya? Adakah ibu kita masih ibu yang sama, induknya? Okay. Menarik itu soalan. Bagi saya adalah Jawa di Malaysia dan Indonesia memang berbeza. Tetapi dalam istilah Jawa kita panggil dia adalah walaupun dia berbeza tapi dia setunggal getih. Tunggal kerti. Setunggal getih itu adalah kita adalah daripada darah yang sama. Oh, darah yang Titisan yang sama. Itu yang kita panggil setulur papat, setunggal getih. Jadi benda ini menarik kerana orang melihat bahawa itu yang kita panggil DNA Jawa. Macam NN tadi kata, saya tak pandai cakap Jawa, tapi cuba dengar muzik Jawa tadi. Kerana roh kita, DNA kita adalah Jawa. yang tu yang Wak sampaikan macam tu. Betul, kalau macam dia sendiri, dia tersentuh tak dengan muzik Jawa bila kita dengar? Tersentuh. Saya menari pun saya rasa macam feel sangat. Sampai rasa kadang sebab. Tapi kita tak tahu. Kenapa sebab? Kita tak tahu makna Kenapa dia tu. sebab? Tapi kenapa saya rasa macam ni? Maknanya darah Jawa tu mengalir dalam diri kita. Bila kita mendengar baik-baik muzik dan lirik itu, Sebab tu saya selalu bercakap dengan anak muda, kirimlah arwah dengan Fatihah, dengan apa kepada leluhur kita, pada mbah-mbah kita. Kerana mereka inilah sebenarnya telah menciptakan satu budaya dan tamadun yang hebat. Dan otomatik di situ anda akan merasa bangga. Anda kenal diri kita. Anda daripada mana, kan? Ataupun kita panggil dalam bahasa kata ni sangkang paring tumadi. Itu adalah cerita wayang kulit lah. Cerita wayang kulit. Wayang kulit, okey. Daripada mana kita datang dan ke mana kita akan kembali. Ataupun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita tahu kita Jawa, kita tahu aku ni Jawa. Aku ni seorang India. Kenapa aku begini? Dia begitu. Jadi DNA itu penting bagi saya. Dan bila anda kenal, anda mula sayang, anda mula cinta, dan dia akan datang mencari ataupun dia memberi ilham. Ya. Para leluhur tadi, maknanya dia memberi kita satu bisikan ilham. Ngene Leo ataupun begini ya, begini ya, ngelenyo. Eleng ya, gitu. Sebab tu bila begini saya selalu teringat falsafah yang dibawa oleh Ronggo Warsito. Ini selalu dipakai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, PMX kita, yang dipanggil Zaman Edan. Zaman Edan. Zaman Edan. Tapi selalu yang disebut adalah, dia kata, eling lan waspodo. Jadi maknanya kita kena ingat dan waspada. Dia biar kata bahawa dia selalu baca Zaman Edan. Zaman Edan, ya. Jadi ini ditulis oleh Ronggo Warsito. Ronggo Warsito ini adalah seorang pujangga hebat. Pujangga hebat. Maknanya kita belajar falsafah Jawa, kita tak boleh lari daripada dia. Gitu. Jadi kisah dia mengenai bagaimana sebenarnya dia kata kita itu kalau tak ikut gila tak dapat makan. Tapi dia kata sepekja-pekjane engkang lali. Seburuk-buruknya ataupun sebagai bahagianya orang yang lali atau orang yang lupa, lebih bahagia lan waspodo. Sepekja-pekjane engkang lali, luwih pekja lang elen lan waspodo. Penjelasannya bahasa Melayunya subtitle. Saya mencari subtitlenya. Itulah tadi. Maknanya kita macam mana pun kita lupa, sebahagia-bahagianya orang yang lupa itu, dia akan lebih bahagia kepada orang yang sentiasa ingat dan waspada. Sentiasa ingat dan waspada. Sebahagia-bahagia mana pun orang itu. Sebekja-bekjane. Sebekja-bekjane. Engkang lali. Luweh bekja. Lan eling. Lan waspodo. Tiada siaran ulangan ya. Saya sekali sebut saja. Kalau diulang lepas tu dah lain pula bunyinya. Tapi terima kasih banyak Wak Jo. Suka saya dapat ilmu baru ya. Dan juga bagi dia sendiri kan dia. Kita sebagai generasi muda, kita nak war-warkan kepada generasi muda di luar
luar sana kita mempromosikan masyarakat Jawa. Bagaimana salah satu caranya? Yang mungkin dia ada pandangan, boleh guna cara ini, kita nak mengekalkan warisan masyarakat Melayu Jawa. Salah satunya penglibatan lah. Kalau tanpa penglibatan, memang anak muda dia takkan tahu apa itu tradisi Jawa ni. Contoh kalau buat apa-apa program kan, kita memang kena melibatkan generasi muda. Jangan abaikan, jangan yang generasi-generasi yang terdahulu saja. Betul. Kami menarik tahu sebenarnya untuk kami di Parit Bugis dan kami dapat Festival Wong Jawa ni adalah gerakan daripada Motek. Okey, Motek Kebudayaan dan bersama dengan Cik JKN Johor, GSK kan. Jadi kami dapat program ini dan kami memang undang ramai orang-orang Jawa. Apa yang menarik di kampung kami ada kumpulan-kumpulan anak-anak Jawa, generasi-generasi muda Jawa. Yang kalau hari ini kalau tuan tengok waktu kita buat riok barongan, ada anak-anak muda yang berumur mungkin dalam 10 tahun. 10 tahun pun terlibat juga. Terlibat juga. Sebab kenapa mereka terlibat? Mereka mula menyayangi kerana kami ada festival ataupun program Pesta Bola Mengambang ini. Tuan tengok gambar-gambar yang menarik ini hanyalah di tempat kami. Kan? Dan kenapa dia begitu? Sebab kita nak anak-anak muda tahu bahawa di sini atau Neng Kene di sini kamu ada satu budaya yang besar di leluhur kamu yang patut dan wajar kamu hargai. Keunikan yang asal-usul kita tu yang perlu dihargai. Dan dia sangat menarik dan sangat besar. Sangat besar. Okey, baik. Mengenai tadi ada sebut mengenai festival. Saya suka dengan festival Wong Jawa 2023. Jadi kita nak tahu objektif yang dicapai ni. Kalau boleh dia kongsikan dia. Apakah objektif di sebaliknya ingin dicapai bagi festival Wong Jawa 2023? Okey, dia punya objektif untuk program untuk festival ni untuk mengekalkan tradisi Wong Jawa ni lah. Sebab kita benda-benda yang lama ni kita kena sentiasa refresh dia balik kan? Betul. Bagi dia sentiasa segar dalam ingatan. Betul. Dan juga bagi awak juga, Wak Jo macam mana Wak Jo untuk pelibatan festival? Saya melihat bahawa budaya ini akan menyatukan kita. Kerana berbeza, kita sekarang berpecah mungkin dari segi agama. Ada beberapa politik. Dan alat penyatuan kami pada hari ini adalah dengan budaya. Setuju. Dan marilah kita berbudaya. Kita tinggalkan semua cerita ini, kita berbudaya. Alhamdulillah, kami pernah mengulangi satu peristiwa di mana calon kami, Syed Saddiq, menari bersama pada malam itu bersama dengan calon opposite dia, bertentangan. Maknanya, budaya ini menyatukan. Nak menunjukkan budaya dia dapat menyatukan kita. Menyatukan kita. Kerana kita lupakan semua cerita yang tadi, perbezaan. Marilah kita menyatukan. Inilah objektifnya. Kenapa budaya ini kami teruskan. Itu dia. Daripada budaya itu kita dapat menyatukan. Daripada kita yang berbilang pandangan, berbeza pandangan ataupun latar belakang, kita dapat menyatukan dengan ada keunikan budaya kita sendiri. Dan juga bagi dia sendiri dia apa aktiviti yang dirangka untuk menjayakan festival Wong Jawa 2023. Okey, antara aktivitinya nasi ambeng pembuatan nasi ambeng. Sedap, sangat sedap. Nasi ambeng. Nasi ambeng tu dia. Nasi ambeng tu dia buat apa aktiviti tu? Selain daripada menjamu makan ke, ada acara dia? Acara dia. Nasi ambeng, perbezaan kami di Johor adalah nasi ambeng kami dihidangkan dengan penuh ritual. Kami kat you tak boleh jumpa nasi ambeng ada kat kedai dalam bentuk bungkus-bungkus. Kerana nasi ambeng itu harus dilakukan dengan kita akan ada bacaan doa selamat minimum. Nasi ambeng kami tak hidangkan dalam bentuk makan nasi ambeng, tak ada. Tak ada ya. Nasi ambeng itu kami duduk ramai-ramai, kami baca doa selamat, minta sebelum kita buat acara ini ataupun apa selamat. Kalau ada orang datang ke Johor, datang tempat kami, buat makan nasi ambeng, biasanya walaupun hari itu orang Jepun tapi kami adakan ritual tu tadi. Bacaan doa selamat dia. Dia jangan kata orang luar negara, orang dalam Malaysia pun luar daripada Johor pun dia orang tak tahu nasi ambeng tu apa. Ya betul, setengah dia lah yang bagian tidak pernah lagi berjumpa dengan nasi ambeng kan. Tapi sebenarnya kalau nasi ambeng ni kalau dulu-dulu saya ingat saya dihidangkan dalam talam ke macam mana Wak Jo? Dan nasi ambeng ni ada untuk orang mati, orang meninggal, untuk happy, kegembiraan, perayaan, untuk orang kahwin. Dia tak sama. Tak sama. Tak sama dia punya ni.
Ada setiap maknanya keadaan Si ni. Ambeng dia lagi. betul. Ya, ada lagi tu. Ada lagi ya nasi ambeng ya. Lagi apa lagi antara aktiviti yang lain yang boleh diwar-warkan kepada penonton mungkin Kami nak tahu ada lagi. ini, ada diskusi ilmiah Nusantara melibatkan Pak Surya Kencana daripada Singapura Ya. dan melibatkan Profesor Sahid daripada Jawanologi Universiti 11 Maret. Kita ada Dr. Arif Dantum daripada ISI Solo daripada Yogyakarta. Jadi hari itu kami bawakan tajuknya adalah budaya Jawa di alam Melayu. Jadi bukan budaya Jawa di Malaysia, bukan. Di alam Melayu sendiri. Di alam Melayu sendiri. Itu nanti akan dikupas dan jadikan bahan kajian serta akademik dan kita akan tuliskan. Saya bawa orang-orang hebat ini sebenarnya. Dan kebetulan di situ kami ada namanya Perkumpulan Diaspora Jawa Sedunia. Kami datang ke Pulau Jawa seluruh dunia dan sebahagian daripada Malaysia hari itu dia datang ke program itu untuk memberikan sijil, penghargaan. Menarik waktu diaspora Jawa tu dia. Kami di sana tu kami berjumpa dengan seluruh orang Jawa seluruh dunia, tapi kami hanya boleh berbahasa Jawa. Jadi berinteraksi dalam bahasa Jawa. Kita gunakan bahasa Indonesia dia tak faham, bahasa Inggris dia tak faham. Ngomong Jawa dia Ngomong ngerti. Jawa ngerti. Jawa ngoku. Itu dia. Itu dah keunikan. Memang dah keunikan tu Wak Jo memang sangat bagi dia menjonjolkan dia. Jadi kita nak tahu sekarang tarikhnya pula. Dia kalau boleh Ya, kongsikan tarikh dan lokasinya di mana. 6 dan 7. 6 dan Bulan Oktober ya. 6 dan 7 Oktober ini. 6 dan 7 Oktober ini. Di manakah tempatnya kalau boleh lokasinya kita bagi spesifik. Lokasinya di mana Wak Jo? Di Keraton Bahanang, tempat yang event yang biasa kita buat itu. Keraton Bahanang saya suka Wak Jo. Keraton Bahanang Wak Jo kata ya perumahan dia. Dia rumah kampung. Rumah biasa, kampung. Yang dibina tahun-tahun 40-an oleh atuk saya. Dan kemudian di-upgrade kan. Legasi. Dan dia menjadi satu benda yang tempat perkumpulan kami. Kami ada tim-tim kami atau persatuan-persatuan kami yang bekerja sama dengan kami. Persatuan Seni Silat Warisan, Sahabat Memorabilia, Naratif. Kami ada Sirap Band, termasuklah Wak Jeng sendiri, Hermantino. Hermantino ada juga. Kalau barongan kami ada Seri Agong Gemala Reok, kami ada Festival Barongan se-Malaysia di situ. Kami ada Gemala Sari, kami ada kawan-kawan daripada UTAP Parit Raja. Seluruh pembarong yang ada kat Malaysia ini ada di situ tuan. Ada di situ, lengkap semuanya. Dan kalau boleh kongsikan media sosialnya, mungkin penonton-penonton nak tahu di manakah media sosial untuk dapatkan maklumat ni lebih lanjut lagi. Okey. Di mana dia? Boleh Persatuan Jawa. Persatuan Jawa Parit Bugis Muar Johor dalam Facebook. dalam Facebook. Sama saja. Untuk Instagram pun sama Instagram juga pun sama. Semua pun sama. Cari aja carian anda ni yang kita dapat carian kongsikan buat anda. Tengok ni ya. Tengok dapat dan juga untuk cari untuk dapatkan maklumat lanjut mengenai Festival Wong Jawa 2023. Terima kasih diucapkan sekali lagi buat Wak Jo dan juga dia sudi bersama-sama dengan kami untuk Selamat Malam Malaysia. Sebentar saja lagi kita akan saksi lagi sambungan persembahan dia bersama dengan rakan-rakannya untuk persembahan lagu kedua iaitu lagu Kuda Hitam. Tapi sebelum itu kita berehat dulu Wak dan juga dia terus dia bersama kami dalam Selamat Malam Malaysia. Jangan pejam mata lagi.